Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa dalam garasi mana ni. Tuan dah nampak dah dekat frame ni. Tak payah saya introduce. Poster dia pun dah 2 hari kita naik. Satu-satunya orang yang muncul di garasi dengan 2 hari lebih awal kita naikkan poster. Saudara share sebab lelaki unik ni yang terkenal dengan saya tunjuk saya belanja dulu buku dia. Dan kalau saudara nak mendengar perkataan yang saya rasa cukup manis untuk didengar, iaitu maafkan kalau aku tersentuh susumu yang penuh. Kalau malam ni dia baca, kita akan dapat menikmati saja ni daripada sejumlah banyak. Malam ni dia juga bawa baju-baju collection dia. Kembara seniman jalanan kalau saudara tengok di belakang tu. Cuma kerana Pian kata dia tak ada stok untuk jual, saudara kena pergi ke Facebook, nanti saya umumkan. Tapi malam ni adalah malam performance. Kita tak banyak Q&A je sebab dia dah biasa buat one man show sejam ke 2 jam. Dia pernah buat pementasan teater, dia pun aktor tuan-tuan. Jadi benda ni mainan je bagi dia. Jadi saya tunggu saja angka capai berapa ratus Raimin? Okey, kita tunggu share supaya Pian dapat memulakan dengan cepat persembahan dia. Kerana pada malam ni saya bagi dia cakap dulu Pian. Say hello, say something. Cakap. Apa-apa? Assalamualaikum. Gua Pian Habib. Ini tempat apa? Garasi. Garasi. Ini garasi studio. Ya. Ini Anak murid. kawan sejak 87. 80-an. Sejak 87. Pernah satu pejabat. Ya. Kami pernah satu pejabat di Jabatan Pengarang Utusan. Ya. Zainal Rashid. Oh, Mas. Dia orang suruh buka. Malu ai. Tak apa-apa. Malu. Tahu. Malu ai buka. Dulu buah handsome. Okey. Ni sekarang. Sebab dia baru je bercukur janggut dan misai. Lama dia simpan, cuma kata dia waktu Gua tak ada misai. Janggut baru potong. Minggu lepas. Okay. Tiba-tiba Zainal ajak datang sini. Baru tumbuh. Tak apalah. Sebenarnya cukur janggut dengan misai. Sebab lebih kurang cucu tersangkut di kampung pasal PKP 3 bulan. Saya tak jumpa. Saya tak buat apa. Simpan jenggot. Saya biar panjang. Panjang tu. Tiba-tiba minggu lepas cucu balik rumah di Hulu Kelang. Apa lagi? Potong. Main dia potong terus. Tak baju. Okey. Tak apalah. Dia bawa banyak buku Tidak ni. Ni misalnya dulu pakai ikat. Ikat jenggot. Ikat. Ni rambut panjang ni bini suruh potong tahu. Tapi tak apalah, pelan-pelan. Ni bini suruh potong. Ni dulu misalnya. Punya baru potong. Okey. Ni, terima kasih. Pian akan perform malam ni untuk long play, lebih kurang one man show sebab dia memang main performance memang lama tuan-tuan. Saya kalau suruh setakat dia baca satu sajak bukan mainan dia sebab dia memang adalah seorang stage performer. Memang lama tuan-tuan. Waktu saya budak 87 saya kenal dia dah menjadi bintang di Anak Alam, dah dikenali dengan baca sajak. Dia adalah pelopor baca sajak jalanan. Jadi kalau sebut nama Pian Habib, saya rasa kalau ramai yang senior di sini tahu ini adalah bintang filem. Dia pernah menolak, dia pernah mencetuskan kontroversi apabila menang award tapi dia pulangkan award bagi Festival Filem Malaysia yang ke-6. Dia berlakon banyak filem tapi filem yang paling diingat adalah Kembara Seniman Jalanan sebagai Osman Tikus pencopet tu. Malam ni saya tak mau panjang, kita ada berapa view Amin? Okey, 442 Pian akan belanja sajak yang pertama. Perform 500. Okey. Okey. Kau buat second cam, abang tinggalkan dia. Maaf kalau
aku tersentuh susumu yang penuh. Ini puisi bidik. Tajuk dia Taman. Sajak bidik. Dibikin t-shirt. Bukan saya bikin. Bukan saya buat. Kawan-kawan buat. Saya dapat free. Ini saja yang saya dapat. Dapat free. Jadi tak boleh jual. Kalau mau jual kena booking. Ada nombor. Nanti dia orang letak nombor telefon. Orang WhatsApp. Kalau mau ini, gua suruh dia orang cetak. Maaf kalau aku tersentuh susumu yang penuh. Minta jap. Mana? Tu bawah ni. Ini dari saya. Kemerdekaan berarti setiap usus perut rakyat berisi nasi, vitamin dan zat besi. Ini belum faham ke? Setiap orang mesti kenyang, tak berlapar. Itu baru rakyat hidup happy, hidup gembira. Ini bukan saya cetak, tetapi satu maman grup. Bukan, tetapi geng dapur jalanan. Dapur jalanan KL. Dia udah cetak untuk jual. Dan saya tak ambil satu sen pun. Ikhlas sumbangan saya kepada dapur jalanan. Dapur jalanan Kuala Lumpur. Tiap minggu dia orang aktif beri makan kepada gelandangan di Jalan Pagu. Sejak 2013 dulu. Sudah bertahun-tahun. Ini sumbangan saya. Dia cetak. Dia orang jual. Rezeki saya bagi. Tamil. Dapur jalanan. Okey. Kalau mahu beli, buat tender kan nombor telefon. Saya sudah letak. Dia orang sudah letak, bukan saya. Dia orang letak. Saya akan pasar dia orang cetak dan jual. Harga berapa? RM50 kot. RM50 macam. Yang ini RM50 juga. Termasuk pos. Lebih kurang. Harga kemudian saya tak tahu. Dan brother, kita mesti terus hidup. Nih, dari filem Kembara Seniman Jalanan, Dialog Osman Tikus. Ini M. Nasir. Ini Pian Habib. Nih, Osman Tikus. Ini Bujang. Berada kita mesti terus hidup. Pun bukan saya cetak. Kawan-kawan, saya cuma jadi orang tengah. Mula-mula dia orang cetak. Bagi saya satu like untuk pakai. Dia orang pun cetak untuk pakai. Satu hari saya pusing kat Facebook. Maman, kutu tengok Facebook gua. Wah, baju.
Dia orang mau tak berbuat apa. Bukan saya cetak. Makanya saya kontak kawan. Kalau boleh cetak 1, 2, 3 helai untuk dijual kepada Mamat. Jangan minta saya jual. Itu puncanya. Ini cetak tak banyak. Siapa minta saya kontak Kuala Kansar. Saya kontak kawan di Kuala Kansar. Dia akan tolong cetakkan. Harga adik abang. Bukan, tak boleh harga adik abang. Ni cetak bas punya. Bukan peni. Bukan screen. Cetak pakai digital. Berapa? 76. 66 ringgit. Hitam. Hitam. Oh, tu hitam. Ya. Ini hitam. 76 harga. Termasuk pos. Saya ikhlaskan pos. Sebab harga ini kalau ikut betul-betul harga 80 ringgit. 70 lebih, hampir 80 ringgit. Cetak mahal. Ini satu hitam. Cetakan khas saya punya. Ini cetakan ni ringa. Dia orang kasih. Orang tak ada. Cuma ini 76. Ini 76 sebab ada ringa. Ini 76 sebab hitam. Tu Jordan premium. Jordan premium. Jordan premium. Ada. Ini putih. Tak ada tangan. 66. Ini bukan ini. Ini apa? Tut. Apa ni? Harga 30 ringgit. 30 ringgit berapa? 35. Termasuk pos. Saya letak mahal-mahal. Sebab kalau orang tak beli, lega saya pergi pijak pos. Senang. Tak payah pergi pijak pos. Pos. Susah tahu. Cepat. Pos buku sekian-sekian. Promo saja. Tapi kalau tak boleh jual, alhamdulillah. Kalau tak beli, alhamdulillah. Ni ada beg. Terbuat nak taruh apa? Rokok ke? Handphone ke? Ini tote bag. Ya, tu. Sebenarnya bukan nak takbur. Action sikit aja. Tak takbur tahu. Tapi action sikit aja. Saja bidik. Gambar. Petikan kata-kata. Ramai kutu buat cetak. Dia orang jual. Walaupun saya tak tahu. Saya ikhlaskan. Kalau cari kat Google. Banyak. Dia orang cetak. Sudah rezeki dia orang. Tuhan sudah kasih dia orang rezeki macam tu. Saya ikhlaskan. Saya tak minta. Tak rasa marah. Cuma sekarang. Itu. Pun kawan-kawan cetak. Ini. Harga berapa tak tahu. Sebenarnya saya tak tahu harga. Tapi 66. Saya letak. Masuk pos boleh ke? Tak. Kalau salah, saya cakap. Nanti saya ikut kawan. Tanya berapa harga. Cuma dia ada selai saja. Selai untuk saya pakai. Tiap-tiap satu selai saya pakai. Ada warna. Ada 3 warna. Cetak apa? DTC. Cetak DTC ya? Dipanggil DTC kan? Betul. Ya ini lawan. Jadi lawan ni. Tam.
Yang ini lagi lawa. Tuan-tuan tak apa, tunggu sabar. Nanti dia akan baca sajak sebab dia tengah promote benda-benda dia. Ramai yang nak order. Banyak orang nak order. Banyak nak order. Banyak minta baju. Nanti... Order apa? Baju. Okey. Terima kasih. Tapi hantar pada WhatsApp itu. Bukan saya. Ini sini punya, garasi punya. Berapa harga? 300. 300 ringgit. 300 ringgit. Boleh kau tim dengan bos. Nilai murah. Wow. Mati muda. Maryland. Saya apa? Ni atas ni apa saiz? Kau pergi ke kau promote ni? 20 inci. Ini saiz 20,5. Panjang 29. Saya tak tahu dia perli ke dia promote, tuan-tuan, sebab baju dia 66, ringa 76. Baju ni Marilyn Monroe tak berjasa apa-apa pun RM300. Tak apa, Pian. Okey. Kita ready sajak first. Satu apa? Sajak. Terpulang lah. Jam. Sekejap lagi. Sajak. Apa sajak dulu? Okey, belanja satu. Dia akan baca banyak ni, tuan-tuan, sebab saya memang cakap kat dia one man show. Dia dah biasa main di pentas 2 jam show dia. So saya pun tak mau mencelah apa semua. Saya kata, Pian, kau belasah, kau cerita apa kau nak buat, kau buat, ambillah 1 jam. Dia akan baca sajak ni daripada buku dia. Kalau tuan-tuan nak, nanti dia bagi tahu buku dia semua hanya boleh dibeli di ITBM melalui Shopee, sebab dia tak pegang right buku dia ada pada ITBM. So pergi ke Shopee je kalau nak buku dia. Okey, Pian. Ini buku saya, melukis puisi, sebuah penceritaan puisi-puisi Pian Habib. Melukis puisi, sebuah penceritaan puisi-puisi Pian Habib. Ini sajak saya punya sajak. Kemudian pelukis tafsir, pelukis buat gabungan dengan pelukis. 2 sini sajak dengan si lukis. Harga berapa? Harga termasuk pos. $40. Harga setok. Harga 35. Saya pus 5 ringgit. Ikhlas. 40. Ada PM. Surat kepada PM. Yap. Mana? Gua punya handphone. Tolong ambil video. Tolong ambil video. Nanti boleh gua taruh kat YouTube. Betul. Bukan gambar. Ambil. Ya, video. Nanti sekejap. Host. Tuan, surat kepada Tuan PM. Tuan PM, Tuan telah meminta rakyat Malaysia memberi cadangan akan bajet 2010 yang Tuan bentangkan di Parlimen. Sebagai rakyat yang baik di negara Malaysia yang demokrasi, maka saya pun mahulah mengemukakan cadangan saya yang tidak seberapa ini. Ini saya tulis tahun 2010 semasa bajet 2010. Saya tulis 2009 semasa bentar bajet 2010. Nak sambung kena kat cantum semula. Tuan PM,
sejak Tuan Umum peruntukan bajet mini berjumlah 60 bilion ringgit Malaysia. Di awal Tuan menjawat jawatan Perdana Menteri. Dalam kepala saya ialah jikalau daripada jumlah 60 bilion tersebut, saya tidak tahu berapakah jumlah sebenar kosong-kosong dalam bilion. Jumlah tersebut 60 bilion disedekahkan berapa? 1 juta ringgit kepada setiap seorang daripada 20 juta rakyat Malaysia. Ini saya bayangkan rakyat Malaysia akan kaya raya dan tidak ada yang miskin dan papa ke dana. Newspaper 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada 2 muka surat. Kalau baca banyak, nanti lu orang boring. Aku baca sikit. Sebab maksud sebenar sudah sampaikan ke sini. Kalau banyak-banyak, nanti boring. Bukan orang luar boring, orang kat dalam tukang jaga video tu pun boring. Baca pendek-pendek. Dia orang melukis. Macam-macam. Ni. Pendek, sajak pendek. Sajak pendek. Bayangkan segala makhluk politikus Malaysia, sama ada spesies pemerintah atau pembangkang, segala yang korup, segala yang bangsat, segala yang berarti Nabi, segala yang berarti Hitler dikumpul ke dalam tongkang dan dihanyutkan laut lepas keputusannya barangkali aman Malaysia. Orang-orang politik, orang komen ke, orang pembangkang ke, yang tiap-tiap kali bersidang asyik bergaduh saja. Apa kata dia orang tu, gua kumpul ramai-ramai, letak dalam tongkang, kata hanyut. Aman Malaysia. Betul tak? Kalau tak betul, terbuah. Ini gua main cakap negara demokrasi berperlembagaan. Boleh cakap saya sebagai rakyat, saya bercakap. Takkanlah nak kasih dia orang cakap saja. Dia orang cakap suruh kita dengar. Sekarang gua nak cakap, biar dia orang dengar. Baru demokrasi. Gua hari-hari makan nasi. Makan nasi itu salah satu demokrasi. Sebab ada orang makan kuino. Ini tahun-tahun lepas saya tulis. Lagi satu. Apa sumbangan anda kepada negara? Apa sumbangan anda kepada negara? Gua bayar cukai tanah, cukai api, cukai air, cukai angin, cukai jalan, cukai lesen, cukai malah cukai kencing di KLCC. Bayangkan, pelan-pelan tutup mata, hening fikiran, akan ternampak pelbagai cukai yang lu orang sama gua kena bayar sampai mampus. Ya, kita
dari bayi. Anak-anak kita dari bayi sampai nak tanam kena bayar cukai. Mesti fikir hidup kena bayar cukai. Okey, habis. Okey, kejap. Ini berada. Ini kumpulan saya sejak 70-an. Kumpul sikit-sikit dibikin buku. Mencetak diterbit sejak 2012. Berulang-ulang cetak dengan bangganya. Habis mesti berbangga sebab diulang cetak dan habis. Sekarang sudah tak ada stok. Sudah habis dipencetak. Saya cakap kepada pencetak, cukup, jangan cetak lagi. Sebab kalau cetak lagi, nanti tak laku. Betul. Jangan. Kita cakap benda mudah faham. Saya cakap benda faham. Senang faham. Kalau cetak lagi, jadi sulit. Kalau cetak lagi, nanti tak laku. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hampir 10 tahun. Berapa kali cetak tu? Dalam ni gambar saya zaman tak cukup makan. Zaman saya dulu. Susah nak hidup. Saya menulis sajak ni sejak tahun 75. Sudah belajar hidup sendiri tahun 75. Mula tulis sajak. Dalam ni, benda-benda dalam ni ada gambar lama-lama. Seperti itu. Selain tulis sajak, tadi saya cakap pasal tak cukup makan. Betul. Zaman saya dulu, satu saja kalau siar di surat khabar di madrasah dalam DBP dapat RM10, RM15, satu saja. Ini zaman dulu. RM10 kalau dapat, bangga. Bawa cek. Tu, cek. RM10 saja. Apa cek money order kod. Pergi tukar pejabat pos. Dapat RM10 untuk bayar dulu tahun 70-an. Tapi dengan jumlah RM10 itu saya boleh hidup 1 minggu. Busuk-busuk 1 minggu. Sebab RM1 sudah boleh makan siang malam. Roti canai 25 sen. Teh susu 25 sen. Sudah 50 sen. Sudah kenyang. Malam boleh ulang semula benda yang sama. Jadi satu hari boleh hidup RM1. Ya. Boleh hidup dengan jumlah RM1. Tetapi selepas bertahun-tahun hidup di KL, saya jadi jawatan wartawan dijamin oleh kerajaan, keakuan kerajaan. Wartawan, kerja penyunting, kerja sidang pengarah, tulis kolom, semua saya usaha sendiri. Saya kerja wartawan tu, sidang pengarah tu, jadi penyunting tu di akhbar utusan Melayu. Utusan Malaysia, miguan Malaysia. Satu kapal dengan berada taiko garasi. Cuma selepas 23 tahun saya berhenti kerja, mau hidup asal balik, jadi macam sekarang. Jual buku, jual baju. Baju tak jual,
Kalau ada orang order. Bukan saya sini. Ini. Cuba tengok ni. Main filem. Dulu saya main filem. Gembala Seniman Jalanan. Tahun 85. Jadi tahun 85. Masa zaman ramai orang berlakon lagi. Gua sudah berlakon. Okey, ni jap. Ni bukan saja famous sebagai penulis pun jadi famous. Bukan saja berlakon. Berbini pun keluar surat khabar. Berbini pun keluar surat khabar. Nikah bulan puasa tu. Orang lain puasa, kau nikah. Sebab nak bawa balik bini ke kampung pada hari raya, nak tunjuk mak bapa. Okey. Dah cakap. Cakap. Di sini. Sebab Pian performance, saya bagi dia perform, dia letih lah tu. Dia senior saya 10 tahun tuan. Dia berarti tahun ni dia dah 63, 64 tu umur dia. Dia sebaya M. Nasir tu. Cuma saya tak pasti dia, sebab saya dengan dia communicate tak ada masalah sebab dia boleh baca gerak bibir saya. Sebab Pian lahir dan usia 11 tahun dia kena demam panas, barulah dia hilang pendengaran. Jadi kalau communicate dengan saya cuma perlu memperlahankan gerak bibir je, dia tahu apa saya cakap. Jadi tak ada masalah untuk kawan-kawan lama communicate. Dia sangat reserve pada orang yang dia tak kenal. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dia kadang-kadang tu dia kelihatan tak suka di orang kata dalam limelight. Tapi okey, dan kawan lama tak ada masalah. Dan saya bercakap dengan dia tak menggunakan bahasa isyarat. Dia hanya melihat gerak bibir saya je. Cuma saya harus memperlahankan gerak bibir saya supaya dia faham apa yang saya cakap. Dia kolumnis, dia boleh menulis dengan baik dan dia 10 tahun tua pada saya. Maksudnya pangkatnya abang lah, tapi dia tak boleh dengar. Panggil Pian je lah. Selalunya tua setahun dua tu kita panggil abang sebab dia lama. Saya akan baca sebuah sajak dia yang paling saya suka. Waktu saya datang Kuala Lumpur saya belum menulis. Sajak ni terbit di akhbar berita harian dan saya paling suka dengan sajak ni kerana saya fikir kata Pian adalah penulis sajak pengkritik politik. Jadi kalau dia baca sajak kejap lagi yang daring-daring, saya yakan je. Sebab selama hidup dia dengan arwah Khalid Saleh, kerja dia memang belasah orang politik je dari dulu. Jadi bila Wak Khalid dah meninggal, sahabat baik dia, kami bercerita panjang sebenarnya dia datang berziarah tentang perginya sahabat baik. Sebab dia ada pair, dua orang yang sentiasa kuat menentang politik dalam genre yang berbeza. Pian menentang dari segi ideologi, manakala Wak Khalid dengan dia punya kekuatan Melayu sebagai tanah Melayu sebagai milik orang Melayu. So saya akan baca satu sajak dia yang paling saya suka dan paling romantik. Setiap kali kalau saya ingat sajak dia, walaupun orang akan ingat I tak nak jadi gini, PM, saya akan ingat sajak ni. Saya baca, ni memang sajak penghormatan untuk dia yang dituliskan pada tahun 76. Saya baru umur berapa? 10 tahun ni masa ni. Catatan sebelum tidur 1. Hujan. Engkau hujan tidak mungkin melebat turun, tapi kenapakah aku mendengar dengungmu seperti jutaan ekor lebah. Matahari bersembunyi di balik awan-awanmu seperti jutaan ekor lebah. Engkaulah yang membawa demikian banyak kenangan menerpa, menyingkap kesepian. Aku adalah lembaran diary yang tak mungkin tertuliskan. Ini antara sajak dia yang paling saya suka tu waktu saya muda kan. Sajak gini sangat menyentuh hati kalau kita nak bercakap tentang romans Pian ni. Dia ada banyak sajak-sajak roman dalam antologi ni, sebab antologi ni disusun khas ketika orang kata Pian kau dah banyak sajak bantai ke politik. Jadi kawan-kawan menyusun sajak-sajak dalam antologi ni lebih kepada roman dia, tajuk dia ni. So saya akan baca satu lagi sementara dia berehat dan berkeliaran tu. Saya akan bacakannya catatan sebelum tidur 2. Dia hyper tuan-tuan, jadi biasa kalau tengok dia berkeliaran. Sajak sebelum catatan sebelum tidur 2. Aku seakan kehilangan arah tak kala fikiran-fikiranku dipenuhi bunyi unggas.
sekaligus dengan deru air terjun. Bagaimanakah aku menyatakan padamu saat-saat aku ingin bertemu? Setiap kali apabila bayang-bayang bergerak menjauh, seakan ku terdengar desis suaramu. Engkaukah yang mengetuk tak kala angin menjurus masuk? Atau engkaukah yang mengejutkan aku dari tidur yang perlahan-lahan menarik daun pintu di depan? Aku tak akan lari dari impian hari tua, menggeliat bagai kucing bangun dari tidur. Tuhan, cengkamlah aku dalam genggammu. Ini sajak dia tahun 77. Saya baru umur 10 tahun tuan. Pian menulis sajak-sajak sufism dia pada usia muda. Yang lain tu sajak-sajak kritik politik. Saya nak tanya dia, sini Pian, mari kita duduk dan bercerita untuk banyak saudara lebih tahu tentang pandangan politik dia. Sebab Pian selalu membaca je. Kali ni saya tak takut untuk live dengan dia untuk mendengar pandangan politik dia. Sekejap lagi dia akan baca gerak bibir saja. Kalau saya akan perlahankan gerak bibir. Jadi buku ni interview budak-budak yang pula. Sekarang semua tutup ni. Ya. Ini ni Junar, Kooperatif Sani, Sisu, Usop. Ini dia kata adalah kumpulan buku daripada artikel-artikel dia ketika dia mewawancara ke banyak orang-orang yang pada tahun 90-an, hujung 80-an belum popular di interview. Jadi kalau saudara nak tahu orang-orang yang segenerasi dengan dia, lebih kepada interview bukan konten puisi, saudara boleh dapatkan buku ni, dialog kecil Pian Habib. Sebab dia adalah kolumnis di majalah Mastika dengan kolom Tak Kisahlah Bib. Daripada kolom itulah kemudian dia dihasilkan Tak Kisahlah Bib. Pian, aku akan tanya soalan politik. Cakap saja. Okey? Soalanku, kenapa kau selalu lawan politik? Kenapa gua lawan? Ya. Ya. Masa jadi penyunting. Tiap hari, tiap malam uruskan bahan-bahan politik. Ya. Selain bahan-bahan biasa, termasuk bahan-bahan politik. Dia orang tahu berapa? 8 bulan. Dia orang asyik bergaduh saja. Cerita-cerita politik asyik bergaduh saja. Satu pihak saja. Dia stres juga. Habis ikut saja. Sampai satu tahap saya di bawah 4 ketua pengarang. Sampai satu tahap, sampai tahun 2015 sudah tak boleh tahan. Saya tak syok kerja, sudah tak sedap kerja, berhenti kerja. Kebetulan dia offer apa? Dia orang offer apa tu? VSS. Dia ambil VSS. Berhenti kerja. Jadi sudah veteran, warga emas, batuk tu biasa. Bukan. Salah satu saya nak cakap sebab batuk. Dulu satu setengah. Dulu tak batuk. Tetapi selepas asyik join demo saja. Asyik join demo. Lepas tu kena baca kanan. Sekena sebuah asap. Water cannon dan juga gas pemedih mata. Selepas itu betul. Dia kuat street fighter kan? Dia kuat street fighter. Saya buat pernah cakap benda ni. Saya sebab bertanya. Cakap bini pun tak tahu. Kena sembur baca kanan. Air kimia, asap. Berimpik-impik apa. Lepas tu masuk. Ya, semput.
Okey. Habis. Tadi cakap apa pasal ulama? Habis. Dia orang atas saja asyik bercakap betul. Kita pun rasa mahu bercakap apa yang kita betul. Rasa betul. Kadang-kadang orang atas cakap tak betul. Apa salahnya kita tegur? Lagi satu. Kita tegur. Tak ikut apa yang cakap sekurang-kurangnya. Kita ada hak kita, pendirian kita. Ya, okey, tak apa. Terima kasih. Sekejap. Tak, lagu apa kak yang dia tulis lirik tu yang popular tu? Dia. Commonwealth tu. Tak apa, cerita. Lagu apa mau nyanyi? Ya, untuk tuan-tuan tahu, dia adalah penulis lirik Gemuruh Suara. Lagu Sukan Commonwealth tu. Lepas kerana Tiba-tiba tu dia banyak menentang kerajaan pada waktu tu, dia di boycott, dia diasingkan, di isolation. Ramai orang tak berani jemput dia. Lama juga dia melalui tempoh di beku dan diasing dan cuba dimatikan suara dia. Tapi dia tak pernah merasa kalah. Kalau nak dengar dia menyanyi, saya akan minta dia menyanyi. Oh Fatimah. marah-marah gua pun ada juga sokong komen. Ada puji komen. Lu orang pernah dengar tak? Gemuruh Suara. Lagu bukan tu. Liriknya gua tulis. Tahun berapa? Masa Olimpik. Masa sukan Asia di India. Masa Olimpik di mana tu? Lagu tu jadi lagu tema. Gemuruh Suara. Itu adalah lirik dia kan. Dia menulis. Sebab apa? Itu ikhlas kasih komen. Memang tak ada ikhlas kasih komen. Itu habis cerita. Kita diam. Cuma hanya cerita. Memang tu orang tak tahu. Satu hari anak balik sekolah, masa itu anak balik sekolah rendah. Balik rumah, tanya bini, beritahu bini. Cikgu suruh murid-murid ramai nyanyi lagu Gemuruh Suara. Terkejut. Terkejut. Lagu itu sudah sampai sekolah-sekolah. Memang terkejut. Tak apa. Sudah lepas. Lagi satu. Lagu John mungkin tak pernah dengar. Cari lagu Kekasihku, Ramli Sarip. Sedap. Beautiful. Very good. Cuba dengar lagu Kekasihku. Pasal ketuhanan. Gokil cari Ramli Sarip, Kekasihku. Cetel. Sebenarnya gua sudah diambil. Sebenarnya gua sudah diambil saja buat lagu. Uji Rashid nyanyi. Lagu apa? Lagu apa? Uji Rashid nyanyi. Memori. Oh. Tajuk Memori. Okay. Ada album. Uji Rashid, zaman Uji Rashid. Zaman uji lawa. Sampai sekarang uji baik. Macam kakak. Lupa mana ber. Lagi satu. Tahun berapa? Saya pernah diambil buat drama. RTM hitam putih. Hitam putih satu kalau tak tahu, tak pernah tengok TV. Zaman bujang tak tengok TV, tak ada TV rumah. Hitam putih ke kalau tu. Tajuk dia Gelisah Seorang Seniman. Kali saya berlakon dengan Uji Rashid. Ambil sajak. Gua punya sajak suara. Ya, itu sajak. Gua punya sajak suara. Dia ambil jadi saja. Dia ambil separuh kak. Dia orang buat drama TV. Kali baca tadi. Tapi macam biasa, ikhlas saja.
Dia agak lurus masa mudanya tuan. Dia lebih terurus apabila dia berkahwin. Pasal dia anak alam, dia memang hidup hippies di Kuala Lumpur. Dia baca sajak dan kemudiannya Tuan Dr. Mahathir lihat, dan Tuan Dr. Mahathir bercakap dengan Datuk Zam, budak ni sangat unik, ambil kenapa biar, kemudian dia bekerja di utusan. Tetapi itu tidak menjadikan dia berhenti daripada menentang Mahathir. Dia kuat menentang Tun masa dia tidak bergembira dengan dasar-dasar Tun. Dia menentang semua, apa saja, sebab orang kaitkan dia sebagai penyokong PACE atau tidak. Tapi siapa kenapian dia sama dengan Khalid Saleh. Mereka tidak di platform politik. Kebururan, kelaparan, corruption, isu membelakangkan bahasa kebangsaan adalah isu mereka. Mereka sangat konsisten. Siapa saja menjadi Perdana Menteri bukan urusan mereka. Sebagai kata Wak Khalid juga. Wak Khalid keras dengan pendiriannya. Siapa saja memerintah dengan sesiapa saja anda berkompromi, tanah Melayu adalah milik orang Melayu. Itu perjuangan arwah. Kalau perjuangan dia, apa saja, siapa saja anda memerintah, rakyat adalah keutamaan. Itu dua orang. Satu telah kembali ke rahmatullah, ni tinggal satu. Mereka dua berkawan sejak muda lagi. Jadi seorang dah pergi, tinggal seorang. Apa cakap? Tak ada, aku cakap umur kau panjang. Kau akan panjang umur. Baca satu saja. Baca satu saja. I tak nak jadi gay. Budak-budak kutu-kutu zaman CM. Dia orang ingat gua asal CM. Gua sebenarnya asaskan baca sajak di CM. Dulu tak ada benda-benda macam tu. Gua satu orang baca buku sajak. Mula-mula pasar malam jalan Tengku Abdul Rahman depan Pagung Kolegium. Kawan-kawan pelukis. Kawan-kawan pelukis. Gua baca sajak, jual buku. Dulu buku cetak sendiri. Buku kulit kuning. Kitab macam kitab kuning. Buku sajak. Satu orang jual buku. Dulu tahun 80-an muka sudah keluar Dewan Sastra. Majalah tinggi. Masa kutu. Pada tahun 1987 Pian menang anugerah. Bukan Sasim. Bukan Sasim. Ya. Orang fikir Sasim dia tak. Ya. Pada tahun 1988 saya kata Festival Filem Malaysia yang ke-6 telah menjadi kontroversi kerana apabila dia naik ke pentas, dia terima award, dia pulang balik kepada TPM kerana dia benar-benar marah kerana dia diberikan award atas kerana anugerah juri yang dia pertikaikan kerana mereka memberinya seolah-olah kerana dia cacat. Itu kontroversi yang terbesar. Kemudian Pian meninggalkan dunia filem ketika namanya di puncak. Dia memilih untuk bekerja dan hidup low profile. Saya kenal dia lama daripada saya budak, saya datang Kuala Lumpur, inilah orang yang saya kenal. Tapi dia sangat berprinsip. Jadi bila Khalid mati, kami berbual semalam apabila arwah Pak Khalid dah meninggal, tinggal dia seorang je. Sebab tu saya bawa dia kemari untuk saudara ingat bahawa ketika anak-anak muda sekarang mula menulis sajak-sajak meroyan dan sajak-sajak tentang kedirian yang saya panggil sebagai sajak-sajak egocentrik tentang kedirian, orang nak berkongsi sunyi dan sepi. Zaman mereka adalah mereka berjuang untuk menyatakan yang saya pun tak mampu lakukan, tuan-tuan, untuk pergi kepada seperti Pian mencela Perdana Menteri, menegur Perdana Menteri, bantai siapa saja yang dia anggap sebagai musuh rakyat adalah benda yang tak mampu saya buat. Tapi orang tua ni dia sangat konsisten, tuan. Bila saya panggil datang dia ke sini adalah satu penghormatan kerana bukanlah kerana dia Pian Habib. Kerana saya tahu kata ini lelaki Melayu terakhir, sebab saya tak nampak dah selepas ni siapa yang akan menjerit di pentas untuk mencela dan mengkritik orang politik secara terbuka. Dia ada pergi majlis makan, tuan-tuan, dia rosakkan majlis makan, dia titik tetamu kehormat dalam majlis makan, penganjur pecah peluh. Dia peduli apa? Itu memang cara dia. Dia naik, dia tukar sajak dia, tuan-tuan, penganjur pecah peluh. Itu cara dia. Kalau Ahmad Maslan dah ada depan tu, saya ingat tenggelam bawah meja makan tu. Kalau saya cerita Pian, Ahmad Maslan dah kata kita ni semua macam pemarut kelapa, saya ingat termasuk meja kepala Ahmad Maslan bawah meja. Okey, Pian. Baca satu sajak politik. Sana. Ini award yang dia terima dan dia pulangkan balik selepas dia tahu bahawa award tu diberikan sebagai anugerah khas juri. Jadi kontroversi waktu tu, tuan, tapi dia tak ambil pot pun. Orang tengah kerja glamour. Award untuk Festival Filem Malaysia ke-6 dapat award sebagai ayam berkokok pun orang pegang. Zaman tu award tak banyak, tuan-tuan. Sangat prestige award tu. Dia pulang balik kerana dia menganggap bahawa dia bukan orang cacat yang berlakon. Dia adalah seniman yang berlakon.
Itu satu pengajaran, dan selepas tu award-award yang jenis memandang rendah kepada orang OKU tak dikeluarkan dalam festival filem. Pian belanja satu saja. Politik. Ya. Situ. Di lembah sungai nan indah. Nyanyi tu. Terdengar suara. Lagu-lagu yang dia pernah Gua dengar. boleh nyanyi tahu. Tahu lagu 60-an. Dia lagu-lagu yang dia pernah dengar sebelum dia hilang pendengaran pada usia 11 tahun. Dia boleh menyanyi. Dia boleh menyanyi Oh Fatimah dengan baik. Lagu tu sebab dia pernah dengar sebelum dia hilang pendengaran akibat demam panas. Jadi kalau dia menyanyi Oh Fatimah, lagu tadi tu memang lagu tu dia pernah dengar masa kecil. Jangan suruh dia menyanyi lagu yang selepas dia berusia 11 tahun. Dia tak boleh lah. Kalau gua nak kaya, gua sudah kaya. Ramai kawan-kawan politik. Rata-rata jadi menteri-menteri. Tiba menteri bagaimana? Ya. Sama ada pembakar atau orang gomen. Ya. Nah, Waktu dia Biasa, terlibat biasa. demonstrasi semua tuan-tuan, ditembak dengan gas pemedih mata apa semua kerana dia marah betul dengan kerajaan BN pada waktu tu. janji gua ada bini. Gua. Kalau dia orang tak pernah minta apa-apa. Orang putih tak lah. Dia tak pernah minta apa-apa. Cakap, ha? Sila. Mana saya? Lah. Nanti sekejap. Cakap dulu mana aku tadi. Dia sementara dia nak cari sajak dia. Saya buat tu, saya suka lelaki ni tuan-tuan. Saya kenal dia lama daripada 87. Waktu bila tadi ada. PAS menang orang Tadi ada pergi kata ke ada rumah apa? PAS lalat nak minta macam-macam. Ramai seniman yang menentang Tadi ada BN kata mendapat ada mana? manfaat. Dia macam dia je tuan-tuan. Macam ginilah dia. Okey? Sudah dapat sajaknya Pian? Kasut garasi punya. Gua tak jual. Garasi pun tak jual. Akan pinjam. Ya untuk sini aja. Ni sudah. Garasi sponsor. Tadi masih ada tanda harga. Mana tanda harga tadi bawa apa-apa? Tak apa. Kan sponsor. Okey. Sponsor pinjam. Sudah besar. Pinjam. Bas besar. 5 saiz pada dia sebab dia tak bawa dia pakai. Okey. Gua punya suara tak merdu. Lu orang dengar saja. Sahabat, ya tak merdu tu lah. Syok. Siap. Ni aswam. Tadas untuk sound. Okey. Order siap. Bapakku seorang YB. Bapakku seorang YB di negara demokrasi. Joget dan Zapian dia tahu menari. Hari-hari meeting. Hari-hari outstation sampai pagi. Konon menghargai kesediaan para pengundi yang memilihnya di pilihan raya. Di atas podium di hadapan rakyat, orang-orang kampung jauh terpencil. Lidah bapakku patah bersilat, uratnya tegang, mata terjegil. Tak siapa tahu, bapakku gergaji bermata dua. Condol sana, condol sini, dia main tutup mata. Orang-orang kampung terobong dengan mata terbuka. Bapakku seorang YB di negara demokrasi. Aku anak bertua tidak pernah mengundi. Diajarnya aku berotak pintar untuk hidup mesti terlatih ajar. Oh, alangkah bertua aku anak bapa.
Bapakku wabi. Aku jadi penyangak. Masing-masing putar belat. Masing-masing pintar teori. Masing-masing isi poket dan tempuruk sendiri. Bapakku pakar, pintar teori, mulut berbuih, mata melilau, bersembur serapah segala jampi. Orang-orang kampung batunya hijau. Kitab sejarah dan hadis Nabi jadi hafalan bapakku bestari. Rakyat marhin ditaburi janji, tumbuh rusuh dan duit kopi, baja, subsidi, segala kemudahan. Bapakku seorang YB di negara demokrasi. Punya 4 istri, mau tambah lagi bini. Satu hari, dibisiknya aku waktu makan nasi. Jadi YB, Bapa tak habis-habis berkelahi. Di parlemen, Bapa tak habis-habis kena maki. Habis. Kalaulah ada majlis, itulah saja orang paling takut. Orang akan warning kalau orang jemput dia kan. Dia kan stage performer. Jadi orang suka jemput dia. Tapi penganjur akan pesan, tolonglah jangan baca sajak ni. Kalau YB jadi. Tapi dia akan ada kata, tanpa sajak ni dia tak akan hadir majlis tu. Sebab satu, keras kepala dia pun memang luar biasa ni budak ni. Jadi kalau dulu dia baca sajak tu yang paling ditakuti, tuan-tuan. Satu yang menarik tentang Pian, yang saya sukalah selama kenal dia ni, macam saya beritahu pada saudara, saya kenal dia lama. Satu kali saya interview dia online, barulah saya tahu dia buat lagu Gemilang Gemuruh Gemuruh Suara. Dan dia tak dapat royalty, tuan-tuan, daripada MCP sebab dia tak gazetkan nama dia. Dia anggap itu adalah kerana waktu tu dia bangga dapat menyumbang sesuatu pada pasukan kebangsaan. Dia tak ambil. Pian, belanja Fatimah sikit je. Mas Ayu, Fatimah nan Ayu, parasnya indah, suara merdu. Itu dia unik kan? Gadis Palembang. Oh Fatimah, gadis Palembang, tinggalnya ramping, leher jenjang. Mulai ni malas. Kalau gue ni, lu orang dengar free saja. Mana boleh. Dia, kalau kami gurau dengan dia, kami akan kata kalau stres saya lepak-lepak dekat studio anak-anak rumah pena tu, kalau stres kami akan paksa dia menyanyi tu sebab filem-filem bukan berlakon. Kembara seiman jalanan, tak kasar Habib, Sofia, Rozana, Cinta 87, Maksum dari komik Lat, Watak Sendiri, Pian dari komik Lat, Maksum, Merojang, Makhluk Museum, lagi, tak ingat. Ni, lorong kecil ke surga, telemovie. Ini menang award, menang anugerah segala banyak. Dah TV3. Tak. Tak masuk dalam bahagian dia orang. Bagaimana? Baru kita ingat hampir 10 kot.
Tengok. Ya, dia pun lupa 10 movie dia. Lepas tu, telemovie. Lorong kecil ke surga. Lepas tu, ni cerita Cina. Lari, hantu lari. Bila hantu Boga berapa lari, kan? hantu lari. Ini, Mama Khalid. Mama Khalid. Merojong, Mama Khalid. Ni, le hada ajakan. Masum. Pimai. Lain Nasi Jani. Nasi Jani mana? Rahim Razali. Rahim Razali, Nasi Jani. Saya tak. Pimai tentu. Awal dulu. Saya main. Pernah main. Awal. Sebenarnya, okey, sudah teraju cakap pasal. Sudah teraju cakap. Apa-apa ni lagi. Cakap dia. Sudah terlanjur cakap sebut perkhidmatan tu kosongkan buang balik mula pian untuk hiburkan nanti. Ini skrip Pimai, skrip NT. Tajuk asal NT. Ini skrip. Ditulis Hatta Azhar Khan. Ya. Hatta tulis skrip. Pada skrip. Pian untuk hiburkan hati. Hatta. Saya tak mau petas. Saya tak mau dipetaskan. Untuk hiburkan hati baca. Okey. Kelakar. Skrip tu kelakar. Hatta tak mempetas. Kelakar. Satu hari, kawan Mio Hashim Manap baca skrip. Ulas. Mau buat teater. Gua pergi jumpa Hatta penulis. Bagi tahu Mio mau pentaskan. Sembah. Okey, Hatta berizin. Tajuk anti. Masa pementasan, semua pelakon. Saya pilih. Dan Mio, kawan-kawan. Mio tanya watak sekali-sekali. Ni. Imuda. Okey. Mabusu. Okay. Wah, Memunah. Mak gemuk. Segala-segala. Sabtu Husin. Masa pementasan teater. Buku cerita bata. Buat jangan tulis. Buat apa? Keterangan setiap pelakon. Mior mahu. Mior selaku pengarah mahu. Sebelum orang tonton. Sudah rasa kelakar bila baca. Sudah kelakar. Terus sebelum tonton lagi. Masa pementasan, Datuk Bandar, Ilyas Omar, ada. Datuk Bandar dulu, ada. Habsyam, ada. Masa pementasan, kelakar. Anti tajuk tu Najis Tahi. Oh, Najis Tahi. Asal tajuk Najis Tahi. Sebab drama tu berlaku kawasan loji. Kawasan loji persetinggan di loji Najis. Tu kelakar. Kisah Basal Bandaraya. Ilyas Omar, Datuk apa? Ilyas Omar. Datuk Bandar. Cakap dia jumlah 100 ekar besar. Dia bagi komen. Kecil sangat. Luas. Kawasan luas. Beribu-ribu ekar. Contoh drama sekali-sekali. Satu ekor sekecil. Dia balas sendiri. Sebab dia suka buat luaskan. 1,000 ekar ke kawasan luas. Kawasan bandar luas. Suka. Habsyam. Tak habis-habis pula. Habsyam. Selepas itu, Habsyam jumpa
mau buat untuk drama TV, untuk siri Pimetan tu. Asalnya tajuk Pimetan tu. Asalnya tajuk SYY. Pementasan tajuk skrip anti Najisai. Tetapi masa pementasan tajuk SYY. Nanti orang tanya apa tajuk. Sebenarnya penduduk bercakap pasal uji najis kawasan kampung. Sebab kritik bandaraya. Itu kata yuk. Saya kenal dia lama. Baru hari ni saya tahu bahawa dia declare kat saya bahawa faktor kesihatan dia adalah kerana 3 kali reformasi itu dia kena gas pemberi mata dan juga water cannon. Ini baru saya tahu tentang kesan dia bila dia dah berusia 60 tahun lebih. Sebab dia 15 tahun tuan-tuan, consistently. Tetapi apabila PH menang, dia tidak menggambarkan kata dia tua reformasi kerana mau menukar kerajaan. Dia konsisten, dia bantai pula kerajaan yang sekarang. Ini baru saya tahu kata kesan gas tu. Sebab dia 10 tahun lebih tua dari saya. Tak apa, teruskan bro. Dulu, gua punya rumah di mana? Jalan Parlimen tau. Rumah banglo. Rumah banglo. Tapi sebab kami tak pandai politik. Orang politik siapa buat. Bukan orang politik. Sebab tak pandai bodek. Tak pandai bodek orang-orang politik. Orang-orang besar, orang berpengaruh. Maka rumah kami hangus. Habis dirobohkan. Banglo. Banglo yang... Tapak dia. Tapak Aswara sekarang. Di tapak Aswara. Banglo yang disebut adalah rumah anak alam. Di mana dia salah seorang pengasasnya selain daripada ramai pelukis-pelukis Ghaffar Ibrahim, Johan Jaafar, Christian Jid, apa juga ramailah yang dah meninggal pun dah ramai. Mereka mengasaskan rumah anak alam ketika saya masih budak lagi. Tak ada di Kuala Lumpur yang menjadi legenda di mana seniman daripada puisi, petukar seni arca dan seni lukis. Sebut saja nama besar termasuk Latif Muhyiddin, Siti Zainon Ismail, semua yang sekarang menjadi legenda dan penerima Sasaran Negara dan Yasir Award bersama. Tetapi oleh kerana mereka adalah kiri pada waktu tu, jadi kerana dia kiri, rumah tu dirampas apabila kerajaan merasakan ini bukan seniman yang pro kerajaan. Jadi dia semalam pun melahirkan kekecewaan dia kerana dia masih ingat memori rumah yang dia datang daripada kampung di Ulu Senduk dia tu. Dan kemudian memulakan kerjaya dia sebagai penulis dan penyair jalanan di KL. Abel, terima kasih jemput garasi. Terima kasih. Jadi saya tak langsung gua rasmikan garasi. Dia adalah dengan sukacitanya di musim PKP. Gua dengan sukacitanya merasmikan garasi. Sempena PKP mungkin hari Rabu besok lockdown. Masalahnya dia orang buat lockdown ada butuh apa pasal? Kenapa tak semalam hari ni? Kenapa tunggu sampai Isnin dan mau buat pengumuman? Dia sangat marah kerana orang politik buat lagi jangan. Dia angin dah. Ni lockdown saja pilih lockdown. Siapa down? Siapa down? Barangan macam mana? Ikan kembung, kangkung macam mana? Harga lock ke, up ke, down harga barang. Dari dulu sebab untuk perasmian. Ya. Ni gua dalam komik Maksum Lat lukis. Dia gembira kerana dia adalah generasi yang junior pada Lat. Lat salah seorang yang mesra dengan rumah anak alam ketika Pian masih remaja. Dan itu yang menarik. Dia sangat gembira dalam hidup dia tuan-tuan. Ini yang paling dia gembira. Dia kata dia gembira kerana Lat meletakkan diri dia sebahagian daripada kartun Lat. Tak ada benda lain dia gembira tuan-tuan. Kerana Lat adalah kawan baik dan senior dia. Selepas rasmi garasi dengan sukacitanya, maka dengan sukacitanya lu orang tolong like dan share
gua punya YouTuber. Apa channel kau? Pian Habib Rahman. Gua sudah jadi apa? YouTuber. 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 Terus share dan like. Pergi ke Facebook dia. Terima kasih. Dia rajin di Facebook tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok hari-hari orang yang belasah kerajaan tanpa had, inilah orang dia. Masuk Facebook dia dan dia belasah bukan bodek tuan-tuan. Dia adalah polong yang tak bertuan. Jadi dia belasah je kerja dia. Dan dia sangat konsisten. Tu yang satu saya hormat dengan dia. Sebab dia bila PH menang tuan-tuan, semua orang tanya dengan dia. Dia kata dia pergi demonstran bukan untuk mendapat tempat PH. Semua kawan-kawan yang demonstran dengan dia semua mendapat tempat dalam PH. Dia balik je duduk rumah jaga cucu dia. Ini baiknya Pian. Waktu orang memfitnah dia dengan mengatakan dia adalah penyokong pembangkang, tapi dia buktikan selepas pembangkang menang pun dia konsisten juga bantai. Sampai sekarang pun dia konsisten bantai. Malam ni pun dia bantai lagi pasal lockdown ni. Siapa lock, siapa down. Orang yang lock tu menangguhkan keputusan kerana politik. Rakyat yang down 2,500 lagi kes hari ni. Jadi follow Facebook dia untuk sentiasa mendapat pandangan dia yang sangat tajam dan sangat Facebook. Suruh ikut Facebook kau. Dulu sudah terlanjur sebab Facebook. Dulu gua titik saja beribu orang lain. Pernah berlaku. Gua titik saja. Tak ada status. Titik. Beratus. Ribu orang lain. Dia kata dia letak tu masa dia dah bosan. Dia letak titik je kat Facebook dia. Beratus like dia dapat. Dia pun aneh. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Pian kerana sudi datang. Kawan saya zaman bekerja satu bumbung. Kami kerja dalam Pak Saku. Johan. Pak Saku Johan. Saya kerja zaman Pak Saku. Satu bumbung dengan Pak Saku. Dia dapat 4 ketua pengarah Pak Sako. Dia dapat dia dapat Pak Sako, dia dapat Tan Sri Zam arwah, dia dapat Tan Sri Johan. Dan dia dapat juga dengan Khalid Muhammad. Dia ada 4 ketua pengarang hinggalah akhirnya dia menganggap kata menjadi orang akhbar, mendera jiwa dia. Kerana dia menjaga page yang terpaksa up story-story yang dia kata membohongi rakyat, membodohkan rakyat. Dan kemudian dia berhenti dia tuan. Biasa dia berhenti, dia meninggalkan. Garasi. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa untuk sesi jin pada pukul 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.